بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فقال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, di antara salah satu tanda amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitabnya Jam'u wal Hikam, dia pernah menyebut, inna min alamatil qubulil hasanah al-hasanatu ba'daha. Yang bermaksud di antara salah satu tanda, di antara salah satu ciri-ciri alamat amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila dia melakukan sesuatu kebaikan, sesuatu amal soleh, al-hasanatu ba'da, kebaikannya itu akan diteruskan pada waktu-waktu selepasnya. Sehingga kan Ibn Rajab sebut dalam kitabnya, anna mu'awadatu siyamu ba'da siyam Ramadan alamatul qabul ala qabuli siyam Ramadan, fa inna Allah azza wa jalla idza taqabbala 'amalan 'abdun waffaqahu li 'amal salih ba'dahu. Ya, ia bermaksud apabila seseorang itu membiasakan dirinya dengan berpuasa. Ramadan lepas ni dia puasa lah, bukan dia tak puasa, dia puasa. Dia qiyam, Quran, istighfar, dia buat semua tu. Di antara salah tanda alamatul qabuli siyam Ramadan, tanda Allah terima amalan dia, sesungguhnya Allah memberikan kekuatan dan taufik kepada dia untuk melakukan amal soleh ba'dahu, selepasnya. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah, sebab tu sering kita memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mana kita qiyam, kita doa, kita minta doa supaya Allah SWT istiqamahkan kita setelah mana kita melaksanakan ibadat kepadanya. Dan antara tanda lain juga tuan sekalian, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Bila selesai dia melaksanakan tuntutan ataupun amal ibadat kepada Allah Azza wa Jalla, perasaan hatinya sentiasa mengharapkan amalannya diterima oleh Allah. Bukan sekadar cukup, tak apa dah kot 30 hari Ramadan aku dah buat, raya Syawal ni aku nak raya sungguh-sungguh. Sampai tak nampak dah batang hidung dia dekat masjid. Nak kena tunggu pula Ramadan tahun depan. Di mana habis? Kat dulunya ramai Ramadan tu, ramai tu. Tak pernah nak tengok pun nampak batang hidung dekat masjid. Bila masuk Syawal, hilang habis. Seolah-olah dia tak duduk pun dekat kampung tu. Hilang. Kuliah ilmu pun tak nampak, solat berjamaah pun tak nampak. Bukan nak kata apa, cuma nak kena muhasabah balik. Ya, nak kena tengok balik doa yang kita merintih Ramadan hak lepas tu, apa kesannya selepas mana Ramadan Al-Mubarak. Sehingga kan dalam nas ini merakamkan kepada kita tanda amal itu diterima oleh Allah, hati dia sentiasa mengharapkan amal diterima oleh Allah SWT. Sehingga kan Nabi SAW sebut kepada Aisyah, la ya bint as-siddiqi walakinnahum alladhina yasumu
wa yusalluna wa yatasaddaquna wa hum yakhafuna an la yuqbalu minhum ulaika alladhina yusari'una fil khairat. Ni Nabi habaq ke Aisyah. Nabi kata mereka ni sembahyang, mereka ni berpuasa, mereka ni melaksanakan sedekah, dan mereka takut alla yuqbala minhum ulaika alladhina yusari'una fil khairat. Mereka takut amalan mereka tidak diterima oleh Allah. Dan disebabkan hal itu, mereka senantiasa memperbanyakkan amal kebaikan dan amal soleh setelah mana mereka melaksanakan ibadah kepada Allah yang Azza wa Jalla. Muslimin, mukminin yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan muqaddimah ringkas ini memberi manfaat yang banyak kepada saya dan juga tuan-tuan, insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, kita sambung pembacaan kitab kita pada pagi subuh ini, kitab Talbisul Iblis karangan Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala. Baik, pada pagi subuh ni tuan-tuan, pada muka surat 195, iaitu pada bab yang ketujuh yang berbunyi muslihat iblis terhadap para penguasa. Ini dia punya tajuk kita. Ya, bagaimana tipu daya iblis, talbisul iblis, kecilikan iblis nak merosak orang yang ada jawatan ni, orang yang ada kuasa. Ya. Baik, kita tengok perkara yang pertama. Iblis memperdayakan para penguasa dari pelbagai sisi. Maknanya kalau orang ni ada jawatan, kalau macam plan A, kawan ni tak boleh, tak berjaya sebab dia kuat, dia pi tak muslihat yang kedua, pi muslihat yang ketiga, pi muslihat keempat. Yang penting penguasa tu jatuh dengan bisikan syaitan. Itu saja matlamat iblis. Nah, kami sebutkan sebahagian di antara yang penting-penting saja. Maknanya Ibnu Jauzi bagi tahu kat kita banyak tipu daya iblis ni kepada penguasa. Banyak strategi dia untuk menjatuhkan orang yang ada jawatan ni. Tapi Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala, dia ambil benda-benda hak selalu terjadi saja. Selalu hak terjadi penguasa yang kena tipu mulas iblis daripada, maknanya daripada iblis. Baik, yang pertama katanya, di antara salah satu tipu daya iblis, iblis membisikkan kepada mereka bahawa Allah yang Azza wa Jal menciptai mereka. Nombor satu, macam hak itu kita pernah bahas, no? Macam hak dulu ni kita pernah bahas, ulama tuan-tuan, 9 benda dia suruh buat benda baik, satu saja ulama ni gagal. Dia pi tang gagal tu, dia pi tang satu tu, 9 lagi dia bagi tak apa, nak buat baik dan sebagainya, dia puji dan 9. Tapi hak satu ni dia kalah, dia lemah, iblis dia pi tang satu ni. Penguasa ataupun pemerintah pun begitu. Pertama, iblis bisik dulu bahawa kalian di kalangan makhluk Allah, hamba Allah yang dicintai oleh Tuhan. Nah, andaikan Allah tidak mencintaimu, tentunya dia tidak akan melantik mereka menjadi penguasa dan menjadi mereka sebagai wakilnya di tengah hamba-hambanya. Maknanya hang ni bukan orang biasa. Nak dapat jawatan macam ni, nak jadi penguasa, mestilah ini pilihan daripada Tuhan. Ini di antara bisikan syaitan. Dia puji dulu. Dia kata bukan orang biasa, orang lain tak dapat jawatan macam ni. Hang saja, mana ada pengurusi Fedora, mana ada timbalan pengurusi ataupun presiden sampai 2 orang, tak ada. Kalau seorang presiden, dia seorang lah. Dialah yang mengurus, dialah yang membuat keputusan dan sebagainya. Ya. Kerana hal ini tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, agama bukannya tidak memberikan ataupun tidak menitik beratkan soal kepimpinan, tidak. Sehingga kan dalam satu nas riwayat Imam Ahmad dan juga Imam Abu Daud dalam sunannya, Nabi SAW pernah bersabda, la yahillu li thalathatin yakununa bi falati min al-ardi illa amarru ahadahum. Hadis sahih. Kata Nabi SAW, tidak harus bagi 3 orang yang berada di tengah-tengah bumi
yang lapang, yakni sedang bermusafir. Nabi habaq kalau bermusafir 3 orang, melainkan melantik salah seorang ketua, itu musafir. Apatah lagi kita mentadbir sebuah negara, apatah lagi kita memimpin sebuah organisasi yang besar, mesti kena ada ketua. Dan hal ini pun disebut juga oleh Al-Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Apabila mensyarahkan hadis ni, Imam Nawawi kata apa? Telah ijma'. Ijma' ni tuan-tuan, bukan jumhur. Perbezaan istilah di antara ijma' dan jumhur itu berbeza sekali. Jumhur itu kebanyakan para ulama berpendapat begitu, namun ada juga pendapat yang lain, tetapi pendapat sedikit. Adapun ijma', ini sepakat di kalangan para ulama Islam. Al-Imam Nawawi mengatakan bahawa telah ijma' para ulama bahawa wajib atas orang Islam melantik khalifah. Maksudnya ada ketua di kalangan orang Islam ni, kena ada ketua. Imam Nawawi habaq dalam Al-Minhaj. Begitu juga Al-Imam Ibn Khaldun dalam kitabnya Al-Muqaddimah. Dia menyebut bahawa melantik pemimpin itu wajib dan kewajiban tersebut dapat diketahui dalam syarak. Ibn Khaldun dalam kitab Al-Muqaddimah. Maknanya kepimpinan dan Islam itu tidak dapat dipisahkan. Namun apa yang merisaukan kita, kalau orang ni ada jawatan, kena berhati-hati dengan bisikan iblis, takut jawatan tersebut menjadi fitnah kepada dia. Kat tu saja tuan-tuan. Bukannya kita kata, tak boleh kot, tak mau, aku tak mau jadi ketua. Tak, dia bukan kira tak mau. Kalau dah kita ni ada kelayakan dan orang lantik dengan sistem yang baik dan betul, ambil jawatan tu, laksanakan dengan sebaiknya. Tuan sekalian, kerana kepimpinan dan Islam itu tidak dapat dipisahkan. Dan hal ini juga kalau kita lihat, ya, Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Iqtisad fil Al-I'tiqad. Ni semua kitab-kitab membincangkan tentang kepimpinan dalam Islam ni. Imam Ghazali kata apa? Ad-dinu usun wa sultanu harisu wa ma usalahu famahdumun wa ma la harisa lahu fadha'i'. Ni Al-Hujjatul Islam, Imam Al-Ghazali habaq dalam kitab Al-Iqtisad. Dia kata apa? Agama itu adalah asas. Agama ni, Islam ni tuan-tuan, ni prinsip, ini asas. Sedangkan was-sultan, pemerintah itu adalah harisun, yang menjaga dan pengawal bagi agama kita. Ya? Al-Quran ada dah 30 juzuk. As-Sunnah, hadis-hadis ada dah dalam kitab-kitab sunnah. Tak boleh nak buat apa kalau tidak ada was-sultan, tidak ada pemerintah, tidak ada jawatan, tidak ada kekuatan, kuasa untuk melaksanakan apa yang ada dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Tak mampu, boleh sembang ke belakang lagu tu kan. Tapi kalau ada jawatan, kalau ada kekuatan, kuasa itu, gunakan kuasa dan kemampuan itu untuk melaksanakan tuntutan Islam. Itu kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Yang penting mustahaknya tuan-tuan, kembali kepada perbahasan ni, ialah bisikan iblis tu. Itu saja isunya. Sehingga kan kata Al-Imam Ibnu Jauzi pada perenggan yang pertama ini, kalaupun mereka itu benar-benar wakil Allah. Ini Imam Ibnu Jauzi kata, mestinya mereka menerapkan hukum-hukumnya dan mencari kerataannya. Imam Ibnu Jauzi kata, kalau betul mereka ni wakil Tuhan, jawatan hak mereka pegang ni adalah lantikan daripada Allah, maka gunakan platform, medium ataupun kuasa yang mereka dapat itu untuk melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang jadi masalah dia adalah sebaliknya. Tak buat pun, hanya mengkayakan diri, hanya untuk nak dapat jawatan gelaran-gelaran tertentu. Ini yang jadi masalah. Pada saat itulah mereka merupakan orang-orang yang dicintai oleh Allah kerana taat kepadanya. Berbeza. Orang yang ada jawatan, dia gunakan jawatan dan posisinya untuk Islam, untuk menunjukkan akhlak dan nilai Islam, itu berbeza dengan hal yang pertama.
Yang pertama ini ada jawatan untuk mengkayakan diri, untuk mengaut keuntungan dunia. Itu sahaja. Yang perbedaannya, tidak jarang kekuasaan dan kerajaan diberikan kepada orang yang justru dibencinya. Dia juga menghamparkan dunia kepada orang yang sebenarnya tidak dilihatnya, lalu membuatnya berkuasa terhadap orang-orang yang salah. Orang yang tidak amanah ataupun tidak jujur, walaupun diberikan jawatan, dia menindas orang-orang yang baik, menindas orang-orang yang saleh di bawah pemerintahan dia. Dia tak kira orang ni baik ke, orang yang alim ke, orang ni susah ke, apa ke. Yang penting aku dapat sesuatu. Semalam saya bahas satu hadis di belah masjid kat belah Pulau Kedah tu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis yang sahih. Nabi kata, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Yang bermaksud, tidak sempurna iman seseorang mukmin itu apabila dia mengasihi orang lain dan saudaranya seperti mana dia kasihi dirinya sendiri. Tak sempurna iman. Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitabnya Jamu wal Hikam kata, la yu'minu ahadakum, bukan maksud tidak beriman, tak, bermaksud tidak sempurna. Kalau dia jawab Faisal mungkin 60, mungkin 60/100. Macam itulah analogi perumpamaan nak bagi tahu. Tidak sempurna iman. Kalaulah dia sayang diri dia, dia tak sayang orang lain tu macam orang lain. Maknanya macam diri dia. Seolah-olah agama nak ajar kepada kita, kalaulah kebaikan itu kita dapat, kita nak benda baik yang kita dapat tu kita boleh kongsi dengan orang lain. Syekh Abdul Basmih apabila mensyarahkan hadis riwayat Bukhari Muslim itu, Syekh kata, Syekh Abdul Basmih kata, dia mengatakan bahawa ada orang yang nak dirinya sahaja mendapat manfaat. Kalau dia berkawan dengan orang lain, kalau dia berkawan dengan orang lain, kawan itu ada sebabnya. Aku kawan ni, aku dapat manfaat apa? Dia kira manfaat diri dia. Dia kira apa yang aku dapat. Dia nak orang hormat kepada dia. Dia nak orang bagi manfaat kepada dia. Dia tak bagi pun tak apa. Orang macam ni tak termasuklah hadis ni. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dia kira nak orang lain dia hormat dia, orang lain sapa dia, orang lain senyum kat dia, tapi dia tak mula pun. Dia tak buat pun. Dia tidak apa dia maknanya dia tidak bertindak dengan dirinya sendiri. Dia tak buat pun. Dia nak orang lain saja yang buat baik kepada dia. Dia tidak. Baik. Begitu juga kembali kepada perbahasan ni tuan-tuan sekalian. Dia ada kuasa, orang ada bawah dia, orang yang saleh, orang yang baik, orang yang lemah, dia menindas orang-orang ini. Kerana berkuasa para raja itu membunuh orang-orang yang saleh dan wali-wali Allah. Tuan-tuan, kita ni tak tahu siapa di antara kita yang doanya mustajab oleh Tuhan. Kita tak tahu, tuan-tuan. Saya duk syarah, duk baca Quran hadis ni tuan-tuan sekalian. Belum tentu doa saya ni dimakbulkan oleh Tuhan. Belum tentu, tuan-tuan. Kadang-kadang untuk orang yang mendengar kuliah saya ni ataupun orang yang duduk dalam masjid ni, lebih mustajab doanya di sisi Allah ya Azza wa Jalla. Kita tidak tahu di antara kita ni. Sebab tu kalau kita jadi pemerintah ataupun kita ada kuasa, kita kena ingat ada di kalangan orang bawahan kita tu orang yang dikasihi oleh Tuhan. Orang yang dikasihi oleh Tuhan. Jangan kita maknanya menyebabkan menindas dan menzalimi orang-orang yang duduk di bawah kita ni. Baik. Sehingga apa yang dilimpahkan Allah kepada mereka itu merupakan dosa bagi mereka dan bukan merupakan anugerah kepada mereka. Maknanya ada jawatan tu, bila ada kuasa, iblis kata kuasa ni tanda Allah sayang kat hang. Bila dia tidak melaksanakan tuntutan agama dengan kuasa dia, itu bukan bermaksud Allah sayang kat dia. Bahkan ini juga termasuk di antara fitnah dan juga salah satu perkara yang menyebabkan dia jauh dengan Tuhan. Tu tuan-tuan, sebab tu apabila orang ni ada jawatan boleh menyebabkan dia masuk dalam syurga, dan
boleh sebab dia masukkan neraka. Dua ni dia nak pergi tang mana. Nah, ada orang dia gunakan jawatan, dia gunakan untuk mempromosi kebaikan. Ya, untuk ajak orang buat baik. Dia juga boleh berbakti, dia juga boleh buat kebajikan, dia boleh bantu orang yang susah dan sebagainya. Dia gunakan jawatan itu untuk itu. Itu silap. Tapi ada orang dia gunakan jawatan dia untuk kepentingan diri. Kerana hal ini pernah disebut dalam satu nas dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-15, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud sesungguhnya hartamu, yang termasuk dengan juga jawatan dan juga anak-anakmu hanyalah menjadi ujian bagi kamu. Kadang-kadang yang ni jadi penghalang kita. Yang ni jadi penghalang kita. Dia kata, hang buat apa buat baik, kami kenal lah hang sabar. Oh, tuan-tuan, 10 tahun dulu, 15 tahun dulu mungkin lain kita. Mungkin cara fikir kita lain. Tapi bila kita mengaji, kita dah mula belajar, kita sudah mula berjumpa dengan orang yang baik, ahli-ahli alim, ungkapan kita berbeza 10 tahun yang lepas. Cara fikir kita terhadap agama itu berbeza pada 15 tahun ke 10 tahun yang lepas. Cara pakaian kita pun berbeza. Kerana apa? Kerana ini proses perubahan pada yang ada pada diri kita. Hal ini disebut dalam surah At-Taghabun. Ya, beberapa perkara ini kadang-kadang menjadi fitnah, menjadi penghalang kepada kita untuk menjadi orang yang baik. Sehingga kan dalam nas yang lain, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwakum fahdharuhum. Dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-14, hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara isteri-isteri dan anak-anak kamu ada yang menjadi musuh bagi kamu, maka berhati-hatilah kamu kepada mereka. Hati-hati, takut ia menjadi penghalang kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalam nas yang lain dalam surah Al-Anbiya, dalil ni tak ada dalam kitab ni, saya ambil nota-nota tambahan. Dalam surah Al-Anbiya ayat 35, walanabduwannakum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Ni kena Allah sebut dalam Quran, kami akan menguji kepada kamu dengan keburukan dan juga dengan kebaikan. Weh, benda buruk pun Allah uji, benda baik pun Allah uji kita. Weh, hak tu takut tu. Kita dah ingat bahawa benda buruk ya, kita ada ujian. Benda buruk, kadang-kadang benda baik pun Allah uji kita. Hal ini disebut oleh para ulama, kebaikan itu merujuk kepada apa? Itu merujuk kepada ibadah yang kita uji, nikmat-nikmat yang Allah bagi kepada kita. Ibadahnya, kelazatan makan dan minumnya, bersenang-lenang dalam hidupnya, harta dan sebagainya. Kita tengok macam senang, kita nampak macam benda itu baik, tapi sebenarnya fitnatun, itu adalah fitnah daripada Allah. Begitu juga kembali kepada jawatan ni, sama ada ia menjadi satu fitnah ataupun ia menjadi satu ladang untuk dia melaksanakan kebaikan dan kebajikan hal yang Allah berikan kepada dia. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hak ni yang kita duk takut, yang ni yang kita duk waspada, supaya jawatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ni walaisal fitnah, bukan fitnah kepada kita, tetapi ladang untuk kita bercucuk tanam, untuk kita buat dengan ikhlas, dengan melaksanakan dengan sebaik mungkin, dan kita mengambil habuan itu hasilnya di hari akhirat kelak insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, takat itu dulu kita berhenti kuliah subuh kita pada hari ini. Tuan-tuan sekalian, kita hanya habis satu poin saja di antara tanda-tanda tipulah iblis cara penguasa, iaitu iblis bisik supaya hang ni ada dicintai oleh Tuhan, tapi dia tidak melaksanakan apa yang Allah ajar kepada dia, ataupun apa yang agama sepatutnya yang dia laksanakan dengan jawatannya. InsyaAllah pada pertemuan akan datang kita akan masuk tipu dari iblis yang kedua kepada para penguasa. Aqul qawli hadha
Astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.